Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid. Baik, kita berjumpa lagi sekali dalam kelas Bahasa Melayu tahun 4. Okey, untuk hari ini kita akan habiskan unit 2 kita. Okey, kita akan masuk tajuk mesyuarat warga rimba. Jadi untuk tajuk pada hari ini kita akan belajar tentang tata bahasa dengan tajuknya kata nama khas. Baik, kata nama khas ini adalah daripada keluarga kata nama. Okay, kalau kata nama tu lebih umum fungsi dia. Contoh orang. Okay, orang. Kemudian kata nama khas ni dia akan menjadi fungsi baru untuk kata nama tersebut. Baik, jadi mari kita tengok apa itu kata nama khas. Okay, maksud kata nama khas ialah kata yang merujuk kepada manusia, haiwan, tumbuhan, benda dan tempat secara khusus. Okey, contoh tadi saya dah bagi kata nama orang, contohnya manusia. Okey, manusia kalau kat muka bumi ni sangat ramai. Jadi macam mana kita nak bezakan dia, kita nak kenal dia, maafkan saya, kita nak kenalkan seseorang itu, kita akan panggil dia dengan nama. Jadi nama dia khas untuk orang tertentu. Baik, contoh dekat sini kita ada bahagikan kepada 4 kategori kata nama khas, iaitu manusia, haiwan, benda dan tempat. Jadi untuk manusia, kategori manusia, apakah contoh kata nama khas? Cikgu Devi. Okey, itu adalah kata nama khas. Yang kedua, contoh kedua, Puan Ong. Okey. Nama orang Puan Ong, Cikgu Devi, Puan Ong adalah nama manusia. Okey, kemudian Dr. Ali. Okey, Dr. Ali pun adalah nama orang ataupun nama manusia. Doktor tu adalah pangkat dia. Okey, contoh kalau kita nak pangkat, boleh juga Datin Seri Alia contoh. Okey. Kemudian manusia Aisyah, nama. Okey, nama. Macam nama awak adalah kata nama khas. Nama saya Nur Adini binti Syahrin adalah nama saya. Itu adalah kata nama khas juga. Okey, tengok haiwan. Okey, kalau sesiapa yang ada bela haiwan, awak mesti akan letak nama dia, betul tak? Okey, binatang peliharaan awak di rumah mesti ada nama, betul tak? Jadi nama dia tu adalah kata nama khas. Okey, baik, tengok contoh di sini, Sang Kancil. Okey, nama Sang Kancil ni selalu kita bagi kepada kancil lah. Takkan kita nak panggil buaya Sang Kancil kan? Okey, seterusnya Tompok. Okey, Tompok ni nama yang sinonim ataupun nama yang selalu kita pakai untuk kucing ataupun anjing yang bertumpuk ataupun mana-mana haiwan yang badannya bertumpuk. Jadi kita akan panggil dia Tompok. Tapi selalunya Tompok ni kita letak pada nama kucing lah. Okey, yang selalu kita dengar orang panggil Tompok untuk nama kucing. Tapi boleh juga letak untuk nama dekat nama haiwan lain. Contohnya anjing ke, kalau anjing tu bertumpuk, kita panggil dia Tumpuk. Okey, kita letak nama dekat hamster, sebab badan hamster tu bertumpuk, kita letak nama dia Tumpuk. Boleh. Okey, itu adalah kata Tumpuk adalah kata nama khas, nama kepada haiwan tersebut. Okey, Simurai. Simurai ini adalah nama kepada burung murai. Okey, Pak Belang. Pak Belang ni adalah nama yang selalu kita dengar untuk kita panggil kepada harimau. Okey, kenapa harimau kita panggil Pak Belang? Kerana badannya berbelang-belang hitam dan oranye. Okey, itu adalah haiwan. Kita tengok pula benda. Apakah contoh kata nama khas untuk benda? iPhone X. Okey, iPhone X ni adalah sejenis telefon. Okey, telefon itu adalah kata nama, tapi kata nama khasnya jenis telefon lah. Telefon apa? Apa je nama telefon tu? Kalau kat sini saya ambil contoh iPhone X. Okey, iPhone X ni adalah kata nama khas. Okey, contoh awak pergi kedai. Saya nak beli iPhone.
kalau awak pergilah dekat kedai telefon kan, saya nak beli iPhone, mesti orang tu akan tanya, iPhone berapa dik? Awak nak iPhone yang mana? Okay, jadi dia lebih spesifik ataupun lebih khusus jenis iPhone apa yang awak nak. Itu adalah kata nama khas. Ini adalah fungsi kata nama khas ya. Okay, seterusnya Proton Saga. Okay, Proton Saga ni sejenis apa? Benda sejenis apa adalah kereta. Okay, kata namanya kereta. Kata nama khasnya adalah Proton Saga. Okay, Stabilo. Stabilo ni adalah jenama alat tulis. Okay, dan terakhir Sangse. Sangse ni adalah jenama penjagaan rambut, produk penjagaan rambut. Baik, tengok tempat. Malaysia. Okay, Malaysia, Hospital Sungai Buloh, Stadium Indira Mulia dan Gunung Lang. Ini adalah contoh kata nama khas. Okay, jadi saya harap awak faham. Okay, ada lagi satu benda yang sangat penting awak kena tahu. Kata nama khas adalah mesti huruf besar. Huruf yang pertama mesti ditulis dengan huruf besar. Biar awak tengok contoh. Nampak tak? Cikgu Devi, C huruf besar, D huruf besar. Sama juga macam Sang Kancil. Sang, S huruf besar, K Kancil huruf besar, iPhone, I kat depan huruf besar, X ni pun huruf besar. Sama juga dengan nama tempat Malaysia, Hospital Sungai Buloh. Tu pun huruf besar. Stadium Indira Mulia, tu pun adalah huruf besar. Gunung Lang, ini pun adalah huruf besar. Okay, ni pun huruf besar. Sangsit, Stabilo, Proton Saga, Tompok, Simurai, Pak Belang, Aisyah, Dr. Ali, Puan Ong. Jadi huruf depan dia, huruf pertama mesti huruf besar. Kalau awak tulis huruf kecil, salah. Okay, sebab kata nama khas mesti ditulis dengan huruf besar. Di mana? Huruf besar tu semua huruf ke? Tak, hanya huruf pertama setiap perkataan sahaja. Baik, okey, sekarang saya nak awak buka buku teks Bahasa Melayu awak dan buka pada muka surat 12. Okey, jadi mari kita tengok apa mesyuarat warga rimba ni. Okey, mari kita baca satu-satu. Baik. Pada waktu lapang, Hadif membaca buku cerita di biliknya. Buku cerita tersebut dipinjam dari perpustakaan sekolahnya. Okey. Baik, di dalam gambar ni kita ada nampak 6 jenis haiwan. Okey, baik, yang pertama adalah seekor burung kakak tua. Okey, burung kakak tua. Kemudian ada burung murai, burung bangau. Okey, kemudian ni burung piken. Okey, kancil dan juga harimau. Okey, baik. Apa yang berlaku di dalam mesyuarat ini? Mari kita tengok. Okey, dengar. Saya baca. Wahai warga hutan perlindungan idaman, terima kasih kerana berhimpun pada pagi ini. Mengapakah penghulu unggas memanggil kami berkumpul di sini? Saya memanggil semua penghuni hutan ini untuk menyambut sahabat kita yang bermigrasi dari utara Asia dan Eropah. Kita perlu membahagikan tugas. Baiklah. Saya mencadangkan sang kancil membuat gegantung bagi mengalu-ngalukan ketibaan sahabat kita. Saya setuju. Saya mencadangkan Pak Belang menjaga kawasan ini. Sang Merak pula membuat persembahan. Saya akan ke Kuala Gula untuk memberitahu rakan-rakan kita di sana agar membuat persiapan yang sama. Terima kasih semua. Saya berharap agar masyarakat kita hidup dengan aman. Okey.
Baik, apa yang berlaku dalam dialog ini? Okay, mereka berbincang untuk menyambut sahabat hutan mereka yang bermigrasi. Okey, migrasi ini bermaksud perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Okey, di Malaysia, Kuala Gula. Kuala Gula terletak di mana? Okey, berada di utara Perak. Okey, di sana ada satu nama kawasan Kuala Gula. Dekat situ adalah selalu burung-burung yang tinggal di kawasan beriklim, okey, macam Eropah ataupun Asia. Okey, apabila musim sejuk di kawasan sana, mereka akan bermigrasi ke negara kita. Kenapa? Kerana negara kita cuaca panas dan sesuai dengan mereka. Sebab tu mereka berpindah daripada tempat sejuk ke tempat yang panas. Okey. Jadi apa yang sahabat-sahabat warga rimba kita ni buat? Mereka panggil untuk sambut mereka burung-burung yang bermigrasi ini. Baik, di dalam cerita ini, dapatkah awak kenal pasti beberapa kata nama khas? Ada berapa? Awak rasa ada berapa? Okey. Ada berapa agak-agaknya? Okey, baik. Mari kita tengok satu-satu. Yang pertama, Hadif. Hadif adalah nama manusia. Okey. Dan yang kedua, tempat tak H tu pun huruf besar sebab nama orang. Yang seterusnya, Hutan Perlindungan Idaman. Ini adalah nama hutan. Jadi nama tempat. Apa nama hutan tempat mereka tinggal? Hutan Perlindungan Idaman. Seterusnya, penghulu unggas. Siapa penghulu unggas ni? Ni lah burung kakak tua kita ni. Dia adalah penghulu unggas. Unggas tu adalah burung-burung. Okey. Seterusnya, apa lagi dekat situ? Boleh tengok tak? Asia. Ada nama tempat juga. Asia. Eropah pun adalah nama tempat. Okey, lagi. Sang Kancil. Sang Kancil adalah nama haiwan. Kuala Gula, nama tempat. Pak Belang, nama haiwan. Okey. Jadi kita ada berapa kata nama di sini? Kita ada 8 kata nama khas. Okey, yang ada di dalam cerita ini. Jadi apakah tugas awak? Senang saja. Okey, tugasan awak adalah ni, tengok saya dah buat jadual. Saya mahu awak kelaskan jenis-jenis kata nama khas tadi yang kita di muka surat 12 tadi ke dalam kumpulan dia. Manakah kata nama khas untuk manusia? Apakah kata nama khas haiwan? Apakah kata nama khas untuk tempat? Tadi saya dah bagi jawapan. Kalau awak dengar betul-betul, boleh buat dalam buku kecil. Okey, macam biasa. Situ sahaja untuk kelas kita pada hari ini. Kita akan berjumpa lagi di dalam kelas seterusnya. Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bye.